Kabel kita mana? Kabel kita ada? Oh, belakang. Oh, okey. Canggih sikit lah. Oh, keluar ke bawah tu. Okey. Kena ubah kot. Belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Wahaikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Allah kerana dengan kurnianya kita di sini, bukan kerana keinginan kita semata-mata. Keinginan kita tidak akan berlaku jika ia tidak seiring dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir dulu, keinginan kemudian. Sebab itu bila kita berupaya untuk berbuat kebaikan, berada di rumah Allah, bukan bermakna kita ini baik, bukan bermakna kita ini mulia, apatah lagi kita merasa memandang rendah dan hina kepada yang lain. Sebab yang baiknya bukan kita. Kita tetap manusia yang banyak aib, banyak dosa, terutamanya bila bersendirian. Tapi Allah Ta'ala masih baik dengan kita. Dia mentakdirkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita rasa hanya satu, iaitu terima kasih Allah atas segala kebaikan-kebaikan yang Engkau takdirkan dalam kehidupan. Peraturan Allah, sistem Allah yang benar dan kekal benar sehingga ke hari kiamat ialah la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah. Bagi mereka yang belum berniat i'tikaf, hendaklah berbuat demikian. Moga duduk kita jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan juga kita di sini untuk kita menunggu solat Isyak. Pertama, dapat pahala i'tikaf. Kedua, dapat pahala menunggu solat Isyak. Niatkan juga kita di sini untuk kita kutip mutiara ilmu. Moga Allah Ta'ala memberi faham dan mengupayakan kita mengamalkan apa yang kita fahami. Dapat pahala pula duduk dalam majlis ilmu. Dan mungkin ahli qaryah di sini niatkan beradanya di sini jadi asbab silaturahim. Kita nak ziarah sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, masing-masing sibuk. Tapi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, dengan hadirnya kita di surau dan masjid, moga jadi asbab silaturahim. 4 niat, 4 pahala Allah Ta'ala ganjarkan. Mereka yang bijak, mereka menambah niat-niat yang lain, dan Allah Ta'ala ganjarkan menurut apa yang mereka niatkan. Innamal a'malu bin niyat. Setiap amalan itu dinilai bergantung kepada niat kita. Baik, sebelum kita sambung kitab kita, mari sama-sama kita tenangkan hati kita
bawa hati kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikrullah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan mengingati Allah nescaya hati akan menjadi tenang insyaallah. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون كاشفا ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون كاشفا ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون كاشفا ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون كاشفا لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد لله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله والملك الحق المبين محمد صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله والملك الحق المبين محمد لله صادق الوعد الأمين أستغفر الله إن الله كان توابا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام
والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung lagi dengan kitab kita, kitab bimbingan mukminin pada mencari ridha Rabbul Alamin, iaitu karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kita berbicara tentang dunia yang tercela. Baik. Qala al-musannif rahimahullah dalam kitabnya, kitab bimbingan mukminin pada mencari ridha Rabbul Alamin, ketahuilah bahawa mengetahui celaan dunia saja tidak cukup. Tanpa mengetahui yang mana satu yang dikatakan dunia yang tercela, mana satu yang patut dijauhi dari dunia yang tercela itu, dan mana pula yang tidak patut dijauhi. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita masalah kita kebanyakan berpunca daripada cinta kepada dunia. Hasad dengki, ada tak orang hasad dengki, misalnya hasad dengki yang menyakitkan lah. Ada hasad dengki yang baik, hasad dengki kepada orang yang berharta, yang menggunakan hartanya pada jalan kebaikan. Kita pun nak jadi macam dia, tak apa. Tapi hasad dengki yang menyebabkan kita sakit, yang menyebabkan kita stres, tuan-tuan sekalian, ada tak hasad dengki yang macam ni yang membawa kebaikan kepada diri kita? Kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, hasad dengki ni biasanya dia bersangkut dengan dunia. Kalau dia sangkut dengan akhirat, tak apa, hasadlah dengki kerana akhirat. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam urusan akhirat. Tapi yang menjadikan kita sakit adalah berhasad dengki dengan urusan-urusan dunia. Apa yang kita cintai, terutamanya perkara-perkara dunia, itulah yang menjadikan kita sakit, itulah yang menjadikan kita derita apabila kita kehilangannya. Sebab itu dalam mencintai dunia ini, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan berpada-pada, sakit kita bergantung sejauh mana kita mencintainya. Lagi kita mencintainya, nanti dia akan pergi daripada diri kita. Hakikat dunia, dia bermula daripada tiada dan dia berakhir juga dengan tiada. Tidak ada yang kekal selama-lamanya. Dia akan pergi daripada kita, sama ada dia pergi ataupun kita yang pergi. Dua tu je. Ada pertemuan, ada perpisahan, ada permulaan, ada pengakhiran. Sebab itu bila kita mencintai,
Maka berhati-hati dalam mencintai, jangan berlebih-lebihan. Sebab perkara yang paling yang kita cintai, perkara itu yang menyebabkan kita paling derita, tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan mencintai pasangan, saya tak boleh hidup tanpanya, tuan-tuan tunggulah. Nanti sampai satu masa tuan-tuan akan menangisi pemergiannya. Maksudnya, Ustaz, kalau saya tak cinta sangat pun saya tangis juga. Tapi ya berbeza, perasaannya berbeza, tuan-tuan sekalian. Taklah sampai mandi tak basah, makan tak kenyang, tuan-tuan sekalian, kan. Tapi nak bagi tahu, lagi kita cintai, lagi kita sakit, maksudnya. Sebab itu dalam Al-Quran dia selalu datang, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak kamu takut dan tidak kamu sedih. Faman tabi'a huda fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang mengikut petunjuk, dia tidak takut dan tidak sedih. Tuan-tuan, dia datang semua ayat, kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, datang dia mesti mula dengan takut dulu, kemudian sedih. Kenapa dia tak sedih dulu kemudian takut, ataupun dia bertukar-tukar? Semua ayat dalam Quran la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab apa? Sebab lagi takut kita, maka lagi sedih kita. Lagi takut kita, lagi sedih kita. Contoh tuan-tuan sekalian, kan, saya, Ustaz, saya sangat takut kehilangan pasangan saya. Saya bimbang kehilangan dia. Tiba-tiba hilang sungguh. Apa yang akan dia rasa? Dia akan rasa sangat sedih, maksudnya. Sebab ketakutan kita akan menentukan degree kesedihan kita, maksudnya. Ustaz, pasangan saya ni, orang kata ada tak bertambah, tiada tak berkurang. Kan? Kalau dia ada pun tak apa, dia tak ada pun tak apa. Kan? Tiba-tiba dia tak ada, kan? Okey tak? Tak ada masalah. Tuan-tuan sekalian, patah tumbuh, hilang berganti. Sedih tak? Tak sedih. Sebab dia tak ada takut. Kan? Sebab itu jaga-jaga. Lagi kita takut, lagi kita sedih. Lagi kita cinta, lagi perit nanti kita akan alami dia punya tu. Jadi tuan-tuan sekalian, tapi nak bagi tahu, itu yang bersangkut dengan dunia. Tapi akhirat lagi cinta, lagi manis. Ada perpisahan tak? Tak ada perpisahan. Akhirat tak ada perpisahan, tuan-tuan sekalian. Dia hanya perpindahan sahaja. Dan mana-mana yang Tuhan ambil daripada kita, dia akan dikembalikan balik kepada kita, maksudnya. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau urusan dunia, mungkin di dunia saja. Di akhirat mungkin kita tidak akan bertemu lagi. Sebab itu kalau tuan-tuan cintailah yang bersangkut dengan akhirat. Cintailah yang tidak ada pengakhiran. Cintailah yang kekal. Cintailah yang tidak pernah meninggalkan. Cintailah. Siapa dia? Iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi kita mencintai Allah, lagi kita bahagia. Lagi kita mencintai Allah, lagi kita berasa tenang, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita tengok, kita bila ulama sebut tentang dunia yang tercela, kita jangan cepat ambil tindakan, sebab kena faham dulu. Jadi ada dua golongan, tuan-tuan sekalian, yang salah faham tentang hakikat dunia yang tercela. Golongan yang pertama, dia tinggal terus dunia, tak marah, kan dunia tercela, kan? Dia tinggal terus dunia, tuan-tuan sekalian. Hidupnya akhirat semata-mata, tuan-tuan sekalian. Dia mana ada akhirat tanpa dunia, maksudnya. Ada tak akhirat tanpa dunia? Kan kita semua, dunia itu jambatan akhirat, maksudnya.
Kita sangkutkan, maksudnya dunia ini tuan-tuan sekalian memang tercela kalau dia tidak disangkutkan dengan akhirat. Jadi kita sangkutkan, anak-anak kita sangkutkan dengan akhirat, pasangan kita sangkutkan dengan akhirat, harta kita sangkutkan dengan akhirat. Harta tak kekal, anak-anak tak kekal, pasangan tak kekal, tapi bila kita sangkut dan kaitkan dengan yang kekal, maka dia juga akan jadi kekal, maksudnya. Senang sangkut. Tapi kalau kita tak sangkut, bila kita mati habis, maksudnya. Harta habis, anak-anak habis, sila anak-anak jadi beban kepada kita. Tapi kalau kita sangkutkan dengan akhirat, anak-anak adalah investment ataupun pelaburan yang terbaik, yang dengannya kita sentiasa menerima apa yang disebut sebagai passive income, maksudnya doa anak-anak kita, kebaikan anak-anak kita, tuan-tuan sekalian, sebab kita yang ajar, sebab yang kita yang tunjuk contoh dan tauladan, maka semuanya itu sampai kepada kita. Tapi kalau kita didik anak kita untuk dunia saja, bila mati habis, maksudnya. Kalau tidak silap, dia belajar keburukan daripada diri kita, apa yang dia buat sepatutnya sampai passive income, tapi tuan-tuan sekalian, bukan passive income yang sampai kat kita. Passive apa? Passive hutang. Kan hutang, sebab apa? Sebab bila dia sampai, dia jadi beban kepada diri kita, tuan-tuan sekalian. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Ini satu hal, maksudnya. Dia tinggalkan terus dunia, tuan-tuan sekalian. Ada satu golongan yang lain, malas ni, yang malas main masjid ni, kan? Malas main masjid, last sekali dunia tercela. Tak payah main masjid lah. Baik aku fokus kat dunia. Akhirat belum pasti, dunia sudah pasti, maksudnya. Dia kejar dunia, tuan-tuan sekalian, dan Tuhan bagi, maksudnya, kan? Tuhan bagi. Kalau kamu nak cepat, aku bagi, ambil lah, tuan-tuan sekalian. Tuhan kan Ar-Rahman ni, tuan-tuan sekalian, walaupun dia marah, tapi dia bagi. Tapi Ar-Rahim, tuan-tuan sekalian, confirm sebab dia sayang, mesti dia bagi. Tapi Ar-Rahman, ambil lah, meluat aku, kan? Kau ambil lah, nanti balik, nanti kau siap, tuan-tuan sekalian. There is giving without love, but there is no love without giving, maksudnya. Tuan-tuan faham tak? Maknanya apa? Dilarang merokok, maksudnya. Sorry, salah tafsir pula. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati, tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi nak sederhana itu, nak mengekalkan kesederhanaan itu, kita memerlukan ilmu. Patut sekali diterangkan tentang dunia yang tercela, yang diperintahkan supaya menjauhinya, kerana ia dianggap sebagai musuh yang menghalang manusia menuju ke jalan Allah. Dunia yang bagaimana yang harus kita jauhi. Yang ini yang harus kita ketahui. Baik. Ingatlah bahawa dunia dan akhiratmu itu adalah dua perkara yang menyangkut gerak-geri hatimu. Yang dekat atau yang berlaku sekarang ini dinamakan dunia, iaitu segala sesuatu yang dikecap dan dilakukan sebelum mati. Sedangkan yang terkebelakang atau yang ditangguhkan itu namanya akhirat. Akhirah yang bermaksud akhir, iaitu segala sesuatu yang akan dirasakan sesudah mati. Jadi tuan-tuan sekalian, nak tahu, bila kita nak faham kata hakikat dunia yang tercela ni, kita kena tahu takrif dunia dengan takrif akhirat. Dunia ni, apa makna dunia? Semua yang berlaku sebelum mati. Sembahyang lepas mati ke sebelum mati? Sebelum. Dunia ke akhirat? Dunia. Pergi haji, dunia. Makan, dunia. Tidur, dunia. Kerja, dunia. Baca Quran, dunia. Dan akhirat apa? Akhirat semua yang berlaku selepas mati. Itu namanya akhirat. Jadi kalau kita berpegang kepada takrif ini,
Jadi ada beberapa bahagian dunia. Ada yang tercela, ada yang terpuji maksudnya. Ini yang kita kena faham dulu maksudnya apa yang dimaksudkan dengan dunia. Kita kalau orang sebut dunia ni nampak apa? Kita nampak main bola, kita nampak makan, kita nampak kerja. Tak, takrif dunia apa saja yang berlaku sebelum mati itu namanya dunia. Dan apa saja yang berlaku selepas mati itu namanya akhirat maksudnya. Baik. Oleh itu, segala yang anda miliki daripada bahagian nasib, kita ada harta, kekayaan, tujuan, syahwat, kelazatan dan segala-galanya yang anda rasakan sekarang ini dan sebelum mati, itulah yang dinamakan dunia yang menjadi hak anda maksudnya. Jadi tuan-tuan sekalian jangan salah faham maksudnya kan, kalau kita kata tinggalkan dunia rebut akhirat, tak boleh maksudnya, sebab kita memang tak boleh tinggalkan dunia maksudnya. Kalau tinggalkan dunia meninggal kan, mana boleh tinggalkan dunia. Saya nak tinggalkan dunia pergi meninggal kan, mana boleh tinggalkan dunia, sebab kita duduk di dunia. Kita perlu solat, kita perlu haji, perlu makan, perlu bekerja, tuan-tuan sekalian, perlu bermain, tuan-tuan sekalian. Jadi ini semua adalah dunia. Harus diingat bahawa bukanlah semua yang anda miliki ataupun anda cenderung kepadanya dari urusan keduniaan dianggap tercela. Maksudnya tak semua. Ada yang bahagian yang terpuji dan ada bahagian yang tercela. Baik, kita tengok. Urusan-urusan serupa itu terbahagi kepada 3 bahagian. Ni urusan dunia terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, milik yang mengikutimu hingga ke akhirat dan faedahnya ikut bersama-samamu sesudah mati, iaitu apa dia? Sekejap. Iaitu ilmu pengetahuan yang berguna dan amalan-amalan yang soleh. Ini kategori yang pertama. Bila kita mati, dia ikut. Ini tuan-tuan sekalian, dunia yang macam ni tuan-tuan kena rebut. Dan Hatim, tuan-tuan sekalian, Al-Asam, dia berguru dengan Syakik Al-Balkhi. Lama mana tu dia berguru? Tok guru dia tanya, dah lama mana kamu belajar ni? Dah lebih 30 tahun, Tok guru. Kamu dapat apa? Saya dapat 8 penyelesaian kepada 8 masalah. Tu dia tuan-tuan sekalian, mengaji 30 tahun dapat 8 penyelesaian kepada 8 masalah. Kita mengaji 4 tahun je dapat semua. Buang habis. Ulama-ulama buang Imam Syafi'i, buang Imam Abu Hanifah, buang habis. Dapat semua. Ulama-ulama dulu mengaji 30 tahun, Tok guru tanya dapat apa? Dapat 8 penyelesaian kepada 8 masalah. Hatim, cerita sikit Hatim. Kan? Saya cerita malam ni 1 je. 1 cukup lah. Bukan kata 8. Tuan-tuan dapat 1 ni pun cukup lah. Kan? Apa dia Hatim? Saya Tok guru, sebelum ni saya tengok banyak yang manusia sayang. Dia sayang harta, bila mati dia tinggalkan. Dia sayang pasangan, bila mati dia tinggalkan. Dia sayang anak-anak, bila mati dia tinggalkan. Dia sayang ini, bila mati dia tinggalkan. Saya Tok guru, lepas saya belajar dengan guru, saya sayang sesuatu dan bila mati saya nak bawa dan tak nak tinggalkan. Apa dia Hatim? Apa lagi Tok guru? Amal soleh lah. Dia jawab, amal soleh lah. Kita macam tu yang kita sayang. Bukan tak boleh sayang isteri, bukan tak boleh sayang anak-anak. Jadikan isteri kita, anak-anak kita ladang amal soleh. Kan tuan-tuan sekalian, ini para ibu yang di belakang, saya pesan lah, para suami bukan untuk disandari. Kalau tuan-tuan sandak kat suami,
Suami terlentang, puan-puan pun terlentang juga. Sebab tu jangan sandar kepada suami. Itu kalau dia tak lari, dia lari, tuan-tuan hilang pun, puan-puan hilang pun, punca maksudnya. Suami bukan untuk disandari. Suami apa Ustaz? Suami adalah ladang amal maksudnya. Kan? Ladang amal maksudnya. Bukan buat kerana suami, buat kerana Allah maksudnya. Jadi pahala. Jadi tak tertekan, tak stres. Kita perempuan banyak buat kerana orang, buat kerana suami, tu yang kita stres kan. Hujung minggu bangun awal masak sedap-sedap kan. Untuk apa? Untuk suami. Hari ni aku nak bagi terbaik kepada suamiku kan. Tiba-tiba suami mai minta maaf yang abang kena pergi pejabat. Bos tiba-tiba call. Allah, aku bangun awal-awal masak teruk-teruk. Ini tak mensyukuri. Kenapa jadi macam tu? Kenapa sakit? Kenapa jiwa kita sakit? Sebab tak ikhlas. Kalau kita buat kerana Allah kan, tiba-tiba suami kata macam tu, tak apalah abang, rezeki abang bukan di rumah, rezeki abang Allah Ta'ala takdirkan tempat lain. Hak ni mungkin jadi makanan anak-anak yatim, saya hantarlah pergi mana-mana. Maksudnya sakit tak jiwa kita? Tak sakit. Sebab bukan kita yang tentukan, bukan suami kita tak nak makan, Tuhan yang tak bagi makan. Kalau Tuhan bagi makan, dia makan. Dia pun ikut skrip. Everything has been scripted by the best script writer, that is our creator. Jadi kita tak kecil hati, bukan salah dia, tapi kalau kita tak ikhlas, kita buat kerana suami kita, tapi kita tak dapat apa yang kita inginkan, kita akan tertekan kan? Perempuan, kalau tuan-puan masak, suami tak makan, susut tak pahala? Tak susut. Dan pergi sedekah pula lagi banyak pahala. Niat dah dapat pahala. Tapi kita stres sebab kita buat kerana manusia maksudnya. Ini tuan-tuan, saya tengok bila saya observe, banyak ayat-ayat kita ni menyebabkan kita stres dan tertekan. Contoh, saya bagi contoh. Ini jaga-jaga nampak macam betul. Kita, kalau kita nak orang buat baik kat kita kenalah buat baik kat orang. Betul tak tuan-tuan? Betul nampak Haji jawab confident. Betul, tapi jawapannya salah. Kan? Bukan buat baik supaya orang buat baik kat kita. Kita buat baik sebab Tuhan suruh. Kalau kita buat sebab orang buat baik kat kita boleh jamin tak? Boleh jamin tak kita buat baik kat orang? Nabi bila dia buat baik kat orang, ada orang benci kat dia, orang sakiti dia ada buat jahat kat orang tak? Tak ada. Tapi dia tak stres sebab dia bukan buat baik sebab mengharapkan orang buat baik kat dia. Kita buat baik sebab Tuhan suruh. Kalau orang nak balas, bonus. Tapi sudah ada balasan maksudnya. Itu yang kita stres. Satu lagi ni ayat ni, jaga-jaga. Kita kalau kita tak nak orang buat jahat kat kita jangan buat jahat kat orang. Nampak? Betul tak? Jangan jawab betul ke? Kan? Tuan-tuan sekalian, kita tak buat jahat bukan takut orang buat jahat kat kita. Kita tak buat jahat sebab Tuhan larang. Bukan takut orang tak buat jahat kat kita. Tuan-tuan sekalian, kalau kita buat baik pun, kalau orang nak buat jahat kat kita, orang buat serupa tu juga. Sebab itu kalau tuan-tuan buat sesuatu kerana orang, saya nak ucapkan selamat menderita, selamat kecewa dan selamat terluka. Kita yang cari pasal. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Bahagian pertama, milik yang mengikutimu. Jadi tuan-tuan sekalian, tadi hatim tadi dia berguru, tuan-tuan sekalian,
30 tahun. Jadi apa yang dia sayang iaitu amal soleh. Bila dia mati dia bawa. Satu ni saya pegang, satu ni tuan-tuan. Satu saya pun boleh cerita satu sebab saya pun ingat satu je. Hak lain 7 tuan-tuan cari sendiri semua. Saya nak kena bagi tuan-tuan cari sendiri je. Tapi saya pegang satu ni pun cukup dah. Maksudnya menenangkan dah, membahagiakan dah. Maksudnya apa yang kita buat kerana Allah maksudnya. Baik. Bahagian kedua milik yang berlawanan dengan yang pertama, iaitu semua perkara yang menentukan bahagiannya di dunia sahaja, tetapi tidak ada faedahnya sama sekali di akhirat. Seperti apa? Seperti bersenang-senang. Boleh tak? Boleh tak ustaz bersenang-senang? Boleh. Bersenang-senang original hukum harus. Tetapi yang jadi tercela bersenang-senang melakukan pelbagai maksiat. Ini jaga-jaga. Dunia ni tuan-tuan sekalian, dunia ini dunia yang tercela maksudnya. Bersenang-senang melakukan pelbagai maksiat. Dan yang kedua, mengecap nikmat terhadap barang-barang yang harus. Ini pun tercela tak? Original hukum harus. Tapi bagaimana jadi tercela? Ni iaitu secara berlampauan. Bila kita benda harus, tapi bila kita buat secara berlampauan sampai jatuh tahap membazir, jatuh tahap sombong, takabur, ujub dan sebagainya, dan berlebih-lebihan dari kadar keperluan yang biasa sehingga boleh digolongkan ke dalam kelompok orang-orang yang mengejar kemewahan dunia, maka segala yang dilakukan oleh seseorang manusia dalam bahagian yang kedua ini merupakan urusan keduniaan yang tercela. Ni je tuan-tuan sekalian, bila sebut dunia yang tercela ni. Yang pertama, bersenang-senang dalam perkara maksiat. Yang kedua, perkara-perkara yang harus tetapi dilakukan dalam keadaan melampau. Dan makan tuan-tuan sekalian, makan hukumnya harus. Tapi kalau dah sampai membazir, dia jadi haram. Sebab membazir itu saudaranya syaitan. Apa hukum berkawan dengan syaitan? Apa hukum syaitan BFF? Hukum dia apa? Harus. Makruh. Hukum dia haram maksudnya. Apatah lagi kalau best friend maksudnya. Lagi haram maksudnya. Kan? Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita bila sebut tentang yang haram ni dalam berbelanja ni, dia melibatkan satu yang wajib maksudnya. Ya, apa makna boros? Boros kan haram. Boros adalah haram. Apa makna boros? Boros ialah wajib tahan tapi belanja. Sebab tu dia bukan main sunat lah. Bila sebut tentang boros dengan bakhil ni tuan-tuan sekalian, dia bukan main sunat. Kalau dia tak sedekah dia bakhil tak? Kalau dia tak sedekah, dia bakhil tak? Dia duit banyak tapi dia tak sedekah, bakhil tak? Tak. Sebab sedekah sunat. Tapi dia buat yang wajib semua. Nafkah perfect. Cuma dia tidak dipanggil pemurah. Maksudnya, zakat perfect, nafkah perfect. Ya. Tanya isteri dia, bagaimana nafkah suami kamu? Tip top. Kan? Tak apa, sebab sedekah sunat. Kan? Tapi yang zakat dia wajib. Dia jaga maksudnya. Bakhil ni iaitu wajib belanja tapi tak belanja. Itu bakhil. Boros wajib tahan tapi dia tak tahan. Itu dia main wajib-wajib. Kalau sunat dia bukan haram, sebab sunat kalau kita tak buat pun tak apa maksudnya. Tapi kalau wajib tak buat, hukum dia
berdosa. Kadang-kadang anak-anak balik kan, cuti-cuti apa semua, jomlah kita makan malam ni, ayah order special sikit kan, banyak ikan special, siakap 5 rasa apa semua, macam-macam makan, tapi habis kan. Lama tak makan, habis maksudnya kan, special kan. Kalau lama mana tak boros, tak ada masalah, tak ada masalah. Tapi kalau sampai tu dia makan sikit je, buang yang banyak, maka silat-silat dia jadi tabzir. Maksudnya bila tabzir, hukum dia haram. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian kan. Kita bila sebut harus ni, saya nak bagi tahu, harus ni lagi 2 minit. Okey, baik. Harus ni tuan-tuan perempuan dan tuan-tuan sekalian, on paper je. Harus on paper je. Tapi kalau puan-puan dan tuan-tuan buat, dia mungkin tak harus dah. Mungkin tak harus. Contoh kan, contoh. Saya tanya Haji, malam ni makan lagi? Makan dah. Pukul berapa makan? Pukul berapa makan? Lama dah. Apa hukum makan tadi? Harus. Tanya Walid jawab. Okey, tak apa. Hukum dia harus. Apa makna harus? Saya rasa ramai yang jawab. Hukum dia harus. Apa makna harus? Harus buat tak apa, tinggal tak apa. Ada pahala? Tak ada. Jadi apa beza dengan kucing makan, monyet makan, anjing makan? Apa beza dah? Tak ada beza kan? Tak ada beza. Buang masa. Kenapa tak jadikan sunat? Macam tadi saya tahu semua yang makan tadi, yang kat masjid ni, semua makan tadi jadi sunat. Sebab apa? Bismillah kan, nanti lapar sembahyang tak khusyuk, maka dia jadi sunat. Maksudnya bila sunat dapat pahala. Sebab itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, dalam bab harus ni kita tak main dah harus. Kita main apa? Sunat katas. Macam mana nak jadi sunat katas? Senang je. Bismillah. Dengan nama Allah saya berhenti. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.